بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi kita sambung balik pengajian kita Al-Adhkar An-Nawawiyah. Kita pakai kitab terjemahan lah. Sekarang ni yang ada kitab, kita sapa muka surat 6, yang mana kata Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Hadis ini dinilai sahih, disepakati kesahihannya dan disepakati akan keagungan objek kajian. Hadis ini merupakan salah satu hadis dasar di dalam Islam. Kaum salaf dan para pengikut mereka rahimahumullah lebih suka memulakan tulisan mereka dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembaca akan niat yang baik dan perhatian yang cukup terhadap niat tersebut. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan lepas kita bincang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang cukup masyhur yang kita duk dengar semua, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah, bab yang pertama dia sebut adalah bab ikhlas. Bab yang pertama adalah bab berkait dengan baiki niat, yang mana kita kabardah bulan lepas bahawasanya ikhlas adalah perkara yang cukup penting di dalam kita melakukan amalan kebaikan. Imam Nawawi dia menyebut ataupun dia meletakkan bab yang pertama bab ikhlas. Dalam bab ikhlas tersebut dia mari beberapa ayat Quran, lepas tu dia mari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Bahkan Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dia menyebut 7 tempat hadis ni. Hadis pertama pada adalah hadis tempat 7 tempat dia sebut hadis ni. Hadis ni adalah hadis yang cukup penting. Kata Imam Nawawi, hadis ini dinilai sahih. Maksudnya hadis ini adalah hadis sahih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dia pengajian hadis, ni kita kena tahu pengajian hadis ada 2 asas yang penting. Pengajian hadis, yang pertamanya daripada segi thubut, yang keduanya daripada segi dilalah. Benda pula thubut dan dilalah, iyalah duk ngaji semua kan kena tahu juga istilah-istilah tu. Duk ngaji siang malam siang malam, istilah tu duk tahu komang lah. Jadi kita kena tahu istilah tu. Pengajian hadis 2 asas yang penting. Yang pertamanya, asas yang pertama adalah daripada sudut thubut, yang keduanya daripada sudut dilalah. Apa makna daripada sudut thubut dan daripada sudut dilalah? Okey, thubut ni sabit. Maksudnya hadis ni sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah tarikh hadis ni? Hadis ni sahih ke? Hadis ni hasan ke? Hadis ni dhaif ke? Hadis ni syadidud dha'fi ke, bersangatan dhaif ke, ataupun hadis ni palsu? Okey, itu dipanggil daripada sudut thubut. Pengajian tu memang perbahasan panjang lah.
Jadi kita orang awam cukup kita tahu bahawasanya hadis ni adalah bukan hadis palsu. Hadis ni boleh dijadikan hujah. Ataupun kalau hadis dhaif saat itu boleh digunakan dalam bab fadail. Okey, yang keduanya, apakah dilalah hadis? Dilalah hadis ni penting. Sebab Allah Rabbi kadang-kadang kita dah dengar orang duk urang hadis tu hak yang masuk nak ke lain ke urang lain nak setengah. Kerana dia berpandukan kepada terjemahan. Kadang-kadang bukan berpandukan kepada terjemahan, tapi oleh kerana sesuai dengan apa yang dia nak, nyurang kok dia dak setengah dah. Jauh daripada apa yang dikehendaki oleh Rasulullah, jauh daripada apa yang dikehendaki oleh para alim ulama. Maksud dilalah ni adalah apakah maksud hadis. Hadis mungkin hadis ni sahih, mungkin hadis ni hasan. Makna dia ke dia? Itu makna dilalah. Dilalah sama makna menunjuk. Hadis ni tunjuk atas dia. Kadang-kadang maksud bagi satu hadis ulama sendiri berselisih pandangan. Kita buat contoh. Ambil satu contoh. Hadis Nabi SAW menyebut, kita ambil satu hadis, contoh hadis yang masyhur, yang biasa kita dengar semua. Badad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada faquba lil ghuraba. Zahir agama dagang. Dengar semua kita ni. Tambah-tambah orang-orang yang kuat ni. Orang yang kuat berjuang berjihad ni memang apa ni? Sikit-sikit sedia dah. Bahang ada orang ngadi ni. Badad dinu ghariban sedia dah. Agama gini ya. Tak ada orang nak agama. Benda baik sedia dah. Sekarang ni hadis badad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada, dilalah dia, makna dia tidak berlaku kesepakatan ulama. Ada sebahagian daripada ulama ia hurah sebagaimana yang kita masyhur kita dengar. Permulaan agama dagang, dan agama akan kembali dagang, maka bertuahlah kepada golongan-golongan orang yang dagang. Bukan nasi dagang dagang. Maksudnya agama ni asing, zahir agama. Itu satu dilalah dia. Adakah ulama bersepakat mengatakan makna hadis lagu tu? Tak. Di sana ada pandangan lain, yang mana sebahagian daripada ulama mengatakan maksud hadis badad dinu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba adalah ditujukan kepada sahabat Rasulullah yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Apa makna gharib? Orang yang jauh daripada kampung halaman dia. Orang dagang. Orang yang jauh daripada kampung halaman dia. Orang yang sedang merantau. Dia bukan duduk kampung halaman dia. Tengok puak muhajirun, dia tinggal kampung halaman dia, duduk mana? Duduk di Madinah. Dialah yang dikatakan sebagai gharib. Satu. Dan ada pandangan lain lagi. Dia kata sebenarnya hadis ni Rasulullah SAW ingin menyatakan kepada umat dia bahawasanya di akhir zaman akan timbul balik kemenangan Islam. Pusing kok air pula. Sebagaimana di zaman Rasulullah Islam naik sampai kepada kemuncak, akhirnya dia turun dan dia naik kepada kemuncak balik. Dan huraian tersebut disokong oleh hadis-hadis yang lain, yang mana di antaranya hadis yang Rasulullah SAW menyebut selepas daripada pemerintahan Jabari secara paksa pun semua sekali adalah yang Rasulullah sebut akan zahir balik pemerintahan ala minhajin nubuwah, di atas cara kenabian di akhir zaman. Baik. Jadi pendek kata, dalam pengajian hadis dua perkara yang penting. Yang pertamanya daripada sudut thubut, yang keduanya daripada sudut dilalah. Thubut ni maksudnya hadis ni sabit ke tak? Imam Nawawi nak sebut daripada segi thubut ganda hadis ni. Sebab itulah dia khabar penilaian dia. Penilaian hadis ni dinilai sahih. Bukan setakat dinilai sahih, bahkan sepakat ulama hadis mengatakan hadis ni adalah hadis sahih. Hadis ni adalah hadis sahih. Tapi walaupun hadis ni, nanti lepas ni kita cerita, walaupun hadis ni hebat, nanti kita cerita lepas ni. Nanti dulu kita baca lagi. Hadis ni disepakati kesahihannya dan disepakati akan keagungan objek kajiannya. Allahu Rabbi. Ulama sepakat mengatakan hadis ni memang cukup agung. Hadis ni memang cukup hebat. Besar kedudukan dia dalam agama Islam. Sehingga ada riwayat menyebut Imam Syafi'i mengatakan hadis ni mengandungi nisful ilmi. Benda nisful ilmi, separuh daripada ilmu pengetahuan.
Hadis ni mengandungi nisful ilmi, separuh daripada ilmu pengetahuan. Kerana sebenarnya ilmu ni terbahagi kepada dua. Yang pertama berkait dengan hati, yang keduanya berkait dengan perbuatan anggota zahir. Tengok, hadis ni berkait dengan hati. Sebab itulah kata Imam Syafi'i, hadis ni mengandungi separuh daripada ilmu. Imam Ahmad bin Hanbal, namanya besarnya kedudukan hadis ni di sisi para alim ulama, di besar hadis ni di sisi agama Islam. Imam Ahmad bin Hanbal menyebut bahawasanya usulul Islam, asal agama Islam 3 hadis. Asal agama Islam 3 hadis. Hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Itu yang pertama. Yang kedua, ni kita biasa dengar semua. Hadis yang kedua, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Hadis yang ketiga, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. 3 hadis ni adalah usul agama Islam. Humbi agama Islam terkandung dalam 3 hadis ni. Jadi bermakna hadis innamal a'malu binniyat mempunyai kedudukan yang cukup tinggi di dalam agama. Tapi hak yang ada satu, ada tetapi hak yang peliknya, hadis ini tidak diriwayat oleh sahabat, melainkan Sayyidina Umar seorang je. Ramai-ramai sahabat, sedangkan Sayyidina Umar menyebut hadis ni dia dengar daripada Rasulullah ketika Rasul sedang berkhutbah. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, Sayyidina Umar mendengar hadis ni, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'ala al-minbar yaqul, aku dengar Rasul atas mimbar. Jadi atas mimbar ni pakat dengar belaka, bukan macam zaman kita pakat tidur belaka. Teka dengar tok khatib baca khutbah. Sahabat dengar. Sahabat sebab dak ada nak tidur. Rasulullah khutbah tak macam orang kita khutbah. Rasulullah khutbah lagu mana? Ka'annahu munzirul jaysh, seperti orang yang memberi peringatan kepada tentera bahawa musuh akan lari. Tak ada orang bagi musuh nak lari kaki orang nak serang kita. Tak ada orang cakap gitu. Lagu mana? Sungguhnya, weh, aku nak lari tu, weh. Gitu Rasulullah, merah mata Rasulullah, suara lantang, mata merah, macam kan nak marah ketika berkhutbah. Dalam masa yang sama, khutbah dia pendek. Tengok, dah nak tidur sekarang. Kita ni kalau start hok yang semangat tu, setengah jam pula tidur. Usah kata pendek. Rasulullah khutbah dia tak panjang kan? Tahu tak? Rasulullah khutbah dia tak panjang. Allah Rabbi. Tahu kan? Khutbah Rasulullah pendek, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sesungguhnya di antara tanda seseorang tu faham adalah qisaru khutbatih, pendek khutbah dia, wa tulu salatih, panjang sembahyang dia. Allah Rabbi. Tapi sama kita tak buat, jadi semua dah faham lah ke. Ni Rasulullah sebut innama innati, sesungguhnya alamat tanda seorang lelaki tu dia faham sungguh, khutbah dia pendek, sembahyang panjang. Kita ukur ni cukup di antara sembahyang dan khutbah, ukur ni memang menyalahi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi dah nak tidur dah. Tapi ketika Rasulullah dalam khutbah, yang meriwayatkan hadis ni di kalangan sahabat adalah Sayyidina Umar. Sebab hadis ni dinamakan sebagai hadis gharib, nama dia. Hadis gharib maksud dia seorang je di kalangan sahabat meriwayat hadis ni. Seorang je di kalangan sahabat meriwayat hadis ni. Baik, kita cerita sikit lah tentang hadis. Dari banyak-banyak sangat, takut pening pula orang. Hadis ini merupakan salah satu hadis dasar dalam Islam. Kaum salaf dan para pengikut mereka rahimahullah suka memulakan tulisan mereka dengan hadis ini. Cuba kita tengok Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah dia sebut hadis ni. Dalam kitab Riyadhus Shalihin dimulakan dengan hadis ni. Dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah dimulakan hadis ni. Imam Bukhari dalam kitab dia mulakan dengan hadis ni. Imam Bukhari. Baik. Jadi sebab dia dimulakan kitab-kitab dia dengan hadis ni supaya kita dapat baiki niat. Niat adalah benda yang cukup penting. Ikhlas dalam ibadat adalah perkara yang cukup penting. Kaum salaf dan para pengikut mereka rahimahullah lebih suka memulakan tulisan mereka dengan hadis ini untuk mengingatkan kepada para pembaca akan niat yang baik
dan perhatian yang cukup terhadap niat tersebut. Kena bagi perhatian yang cukup lah terhadap niat, kerana keikhlasan dalam hati ketika kita melakukan satu-satu amalan kebaikan adalah syarat penerimaan amalan kebaikan yang kita buat. Kata Imam Nawawi lagi, kami riwayatkan daripada Imam Abu Sa'id Abdul Rahman bin Mahdi rahimahullahu ta'ala. Abdul Rahman bin Mahdi adalah seorang ulama besar dalam ilmu hadis. Memang ulama besar lah. Kita tidak sempat lah nak cerita perihal dia secara panjang lebar. Dia di antara ulama jarah wa ta'dil. Ulama hadis bukan semua dia sampai kepada martabat jarah wa ta'dil. Dia ni ulama Imam Abdul Rahman bin Mahdi ni adalah seorang ulama hadis yang memang cukup hebat. Dia kata lagu mana? Barang siapa yang ingin menulis suatu kitab, hendaklah memulakan dengan menulis hadis ini. Okey, tengok anjuran daripada dia. Orang kalau nak tulis kitab benda, dimula hadis ni. Benda yang nak ajar kepada kita bahawasanya baiki niat, keikhlasan dalam hati kita sebelum daripada kita menulis, sebelum daripada kita melakukan apa jua amal kebaikan. Seterusnya, Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, di antara ulama fiqh dan ulama hadis, Imam Al-Khattabi, di antara kitab hadis yang dijadikan rujukan adalah Syarah Sahih Bukhari yang dikarang oleh Imam Al-Khattabi. Di ulama dulu lagi. Kalau kita buka kitab-kitab hadis ulama-ulama kediang, banyak sebut kata Imam Al-Khattabi, seorang ulama hadis. Lepas tu dalam masa yang sama dia adalah ulama fiqh mazhab Imam Syafi'i. Dia di antara ulama besar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi rahimahullah, guru-guru kami terdahulu cenderung mendahului hadis setiap perbuatan bergantung kepada niatnya. Dia kata guru-guru kami dulu dia cenderung untuk kalau nak tulis buku-buku dia, kitab-kitab dia cenderung untuk meletakkan hadis innamal a'malu binniyat pada permulaan. Baik. Seterusnya katanya ini disebabkan oleh keperluan berbagai jenis aktiviti terhadap niat. Memang semua perlu kepada niat. Telah diriwayatkan kepada kami bahawa Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, diberikan kepada manusia sesuai dengan kadar niat mereka masing-masing. Allah Ta'ala bagi kepada kita ganjaran pahala sesuai dengan kadar niat. Sebab kita tengok ada hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut, salatul jama'ati afdalu min salatil fazzi min salatil fadhi bi 27 darajah. Sembahyang berjemaah lebih afdal daripada sembahyang seorang diri 27 darjah. Dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari, riwayat lain, sini Bukhari Muslim, ni riwayat lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi bi 25 darajah. Sembahyang berjemaah melebihi daripada sembahyang seorang diri 25 darjah. Dah mana hadis ni 27, hak ni 25? Dah hak mana betul 27 ke 25? Dah 27 25 dah sama. Ke sama? Dah sama. Dah sama. 27 25. Orang ni yang mau 27, orang ni yang mau 25 dah sama. Ni 27 ya, hak ni 25 ya, dah sama. 27 dengan 25, hak mana betul? Kata ulama, betul lah ke dua-dua sebab hadis sahih ke? Hak ni dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hak ni dikeluarkan oleh Imam Imam Bukhari. Dah mana ada 27 25? Kata ulama, oleh kerana keikhlasan seseorang tidak sama. Orang yang ikhlas dia tinggi, maka dia akan mendapat ganjaran yang penuh. Orang yang ikhlas dia rendah, maka tidak mendapat ganjaran yang penuh. Yang pentingnya kita kena ambil berat tentang niat, tentang keikhlasan. Katanya diberikan kepada manusia sesuai dengan kadar niat mereka masing-masing. Seterusnya kata Imam Nawawi lagi, kami riwayatkan bahawa As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, Allah Rabbi, Fudail bin Iyad ni kalau kita tengok sejarah dia memang kita kagum. Cuba bayangkan, dulu adalah lanu, dulu adalah perampok, tapi Tuhan tukar bukan setakat orang lebar, bukan ulama hadis. Cuba bayangkan,
Asal lanum duk sekat orang, bahan barang orang, kopok barang orang, orang takut belaka, sebut dia orang takut belaka. Orang takut belaka nak jalan malam-malam. Oh, kau ni lalu Fudhi di depan. Natang Fudhi di depan. Kata Fudhi saja, Natang Fudhi lah kalau bahasa kita. Tapi orang Arab tak cakap gitu. Orang dia tak cakap gitu kan. Kalau cakap bahasa kita, ya kan? Natang Fudhi di depan. Cakap kita gitu kan. Orang tak berani nak lalu, kita pergi siang-siang hari lah. Oh, kalau lalu malam, bahan dia barang kita. Siapa tahap lagu tu? Teruk Dr. Fudail bin Iyad. Akhirnya Allah Ta'ala tukar jadi baik. Tuhan masuk hidayah dalam hati dia. Tuhan bagi taufik kepada dia. Bukan setakat jadi kaki masjid, bukan jadi ulama yang terkenal dalam ilmu tasawuf, begitu juga dalam ilmu hadis. Allah Rabbi, hebatnya Fudail bin Iyad. Kita nak cerita sikit, biarlah Fudail bin Iyad. Hal lain kita tak boleh cerita sebab kita rasa Allah Rabbi, memang suatu benda yang cukup bagus kita berkongsi cerita Fudail bin Iyad daripada jahat jadi baik. Dan ramai kan ahli jemaah kita dalam masjid ni masing-masing mempunyai cerita sendiri. Dulu mana dulu tak suka-suka lah ni jumpa geng dia. Oi, mula ni ustaz dah. Ustaz dah. Setengah-setengah. Allah Rabbi dulu teruk. Dulu. Gitu Fudail bin Iyad. Allah Rabbi, hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka yang Allah Taala kehendaki. Fudail bin Iyad adalah lanum. Cakap kita faham lanum. Lambat tengok orang bawa barang dagangan, dia sekat bahan ke dia barang. Bukan sekat tolong bantu orang angkat barang tau. Cuma dalam masa yang sama, satu malam tu, hadis ni diceritakan oleh Imam Ibnu Asakir dalam kitab dia, seorang ulama besar daripada Damsyik. Imam Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir, kubur dia tapi duduk di kota Damsyik di satu tempat nama Bab Musalla. Dia kubur dia ni dalam macam rembau. Dia kubur dia di luar daripada perkuburan ramai-ramai. Hamba tak tahu, hamba tanya apa kubur dia duduk sini. Adalah macam-macam cerita tapi tak tahu sahih ke tak. Ada kata orang nak alih kubur dia tak boleh apa sekali, wallahu alam. Tapi hamba tiap-tiap hari hamba lalu waktu semua. Sebab benda tempat kubur dia tu jalan hamba nak pergi sekolah. Jalan hamba nak pergi belajar di Kolej Islam Antarabangsa di Syria, belajar di Syria sekejap dulu. Tiap-tiap hari duduk lalu semua. Seorang ulama besar. Di antara kitab yang besar yang dikarang oleh dia, nama kitab Tarikh Dimashq, 75 jilid atau 75 jilid. Wah Rabbi, besar sungguh. Imam Ibnu Asakir menyebut cerita Fudail bin Iyad dalam kitab dia, yang mana dia kata satu ketika Fudail bin Iyad saat ni tu duduk teringat ke seorang puang. Duduk gila ke seorang puang lah. Duduk gila. Allah Rabbi, dan gila dah payah lah. Dah nera tidur tengah malam tau. Tengah malam saat ni tu duk teringat ke awek dia, cakap kita awek dia lah. Lepas tu dia kabat pagar nak pergi jumpa Tengah-tengah duk kabat pagar, ada seorang baca Quran tengah malam. Dia baca ayat dia. Siapa baca ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Duk sampai lagi kepada orang beriman, hati dia khusyuk untuk mengingati Allah. Kejut Fudail bin Iyad, mungkin orang tu baca di tengah malam, keikhlasan orang tu dia baca daripada hati, terus menusuk ke dalam hati Fudail bin Iyad. Nangis Fudail bin Iyad. Siapa ada masa ya Allah, siapa ada masa. Tengah dia duk jahat. Tiba-tiba dengar satu ayat je, Allahu Rabbi. Tapi bukan dia tak pernah dengar ayat sebelum daripada ni. Bukan tak pernah dengar, banyak kali dengar. Tidak, dia tak faham pula tu ayat Quran. Jahat-jahat dia pun pandai buat Quran. Jadi bila siapa mungkin orang yang baca saat ni tu baca daripada hati yang bersih, baca keluar daripada hati, terus masuk menikam hati Fudail bin Iyad. Gebor situ lalu, siapa ada masa ya Allah, siapa ada masa. Akhirnya bawa diri, tak jadi dah pergi jumpa awet. Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dah. Allah Rabbi bawa diri gigi. Dia pun pergi duduk seorang diri tengah malam. Pergi satu tempat rumah yang runtuh dah, tak ada penghuni dah. Dia pun duduk celah batu tu. Lepas tu tiba-tiba ada rombongan ada. Rombongan orang daripada jauh lah. Dia kata kita kena rehat sini dulu lah. Berapa kita kena rehat sini? Sebab ni ada orang jahat Natang Fudhi duduk tengah jalan, duduk nak faham barang orang. Allah Rabbi, Fudhi kata, Allah siapa tahan ni orang sebut aku kejahatan. Dia kata ni kalau kita pergi jalan pagi esok lah.
Oh, tidak faham ke dia? Siapa tak tu? Allah Rabbi, dia kata aku setiap malam buat maksiat, siapa kau orang takut belaka ke aku? Orang sebut belaka nama dengan kejahatan dia. Akhirnya dia bertaubat kepada Allah. Dia kata waja'altu taubati, dia kata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, aku jadikan taubat aku mujawaratal baitil muharram, berjirang, duduk berhampiran dengan Kaabah. Dia duduk di Mekah lama, menuntut ilmu. Akhirnya dia menjadi ulama besar. Bukan ulama biasa, ulama besar, ulama hadis, ulama tasawuf. Okey, tu cerita sedikit sebanyak tentang Fudail bin Iyad radhiyallahu taala anhu wa rahimahullahu taala. Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan bahawa As-Sayyid Al-Jalil Abu Ali Al-Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riya, dan mengerjakan suatu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas bererti Allah menyelamatkanmu daripada keduanya. Sekarang ni kita cara buat ikhlas. Dia mari hadis berkenaan dengan ikhlas. Lepas tu dia nak khabar apakah definisi ikhlas, ta'rif ikhlas tu benda. Maka dia mari perkataan Fudail bin Iyad. Kerana benda? Kerana Fudail bin Iyad adalah ahli ataupun ulama suluk, ulama tazkiyah, ulama tasawuf. Cakap kita ulama tazkiyatun nafs, ulama yang membersihkan hati. Dia setiap ilmu dia ada ulama dia. Ilmu fiqh ada ulama dia, ilmu tasawuf ada ulama dia, ilmu hadis ada ulama dia. Bukan maksud ulama hadis dia jeng dalam ilmu akidah, bukan gitu, bukan maksud lagu tu. Bapa kita belajar dalam ilmu akidah tak ada sebut pun mazhab Imam Bukhari dalam ilmu akidah ke Imam Bukhari masalah dalam ilmu akidah, tak, bukan. Tapi setiap ilmu dia ada ulama dia. Hak yang paling hebat, hak itulah yang dikatakan ulama dalam ilmu tersebut. Bukanlah maksud ulama lain jeng dalam ilmu tu, tak, bukan. Tapi kurang sikit nak banding dengan dia, ataupun kelebihan orang tu ada berbanding dengan orang lain. Okey, itu yang dimaksud dengan ulama kepada satu-satu ilmu. Fudail bin Iyad di antara ulama hadis, begitu juga ulama suluk, ulama tasawuf. Maka ketika dibincang berkenaan dengan hati, iaitu ikhlas, maka dia mari perkataan ulama suluk, di antaranya Fudail bin Iyad. Okey, apa makna ikhlas? Dia mari perkataan Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad lagu mana? Meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia adalah riya, dan mengerjakan suatu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Sedangkan ikhlas bererti Allah Ta'ala menyelamatkanmu daripada keduanya. Allah Ta'ala menyelamatkanmu daripada riya, dan Allah Ta'ala menyelamatkanmu daripada syirik. Itulah yang dikatakan ikhlas. Okey, tengok kata Fudail bin Iyad. Okey, itu ulas sesa. Dia kata lagu mana? Meninggalkan suatu perbuatan kerana manusia adalah riya. Seorang tu dia meninggal perbuatan baik kerana manusia, dia tak buat perbuatan baik kerana manusia, itu yang dinamakan riya. Ulama tasawuf yang kemudian, ulama suluk dan ulama tazkiyah yang kemudian selepas daripada Fudail bin Iyad, ketika dia dengar perkataan Fudail bin Iyad lagu ni, dia kata dah maksud benda perkataan Fudail bin Iyad ni. Ketika Fudail bin Iyad kata meninggal perbuatan baik kerana manusia adalah riya, maksud dia benda. Kata sebahagian daripada ulama, di antaranya Imam Allahu Rabbi, tak teringat nama dia benda, Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, seorang ulama tasawuf juga. Dia kata orang yang mana kalau depan orang dia akan buat ibadat, kalau tak ada orang dia tak buat ibadat, maka bermakna ibadat dia adalah riya. Tengok, kan kadang-kadang kita ni lepas daripada sembahyang Isyak, ada orang rajin sembahyang sunat. Lepas daripada sembahyang Isyak, orang pakat keluar belaka. Contoh, ataupun kita saat ni tu dah cakap orang keluar belaka, orang sembahyang belaka dah, kita pun tengok tak ada orang, dah sembahyang sunat dah sekarang. Okey, sebenarnya sembahyang sunat sebelum daripada ni riak lagu tu. Jadi dia sembahyang ketika ada orang, tak ada orang dia dah sembahyang. Okey, itu yang dimaksud meninggal perbuatan baik kerana manusia adalah riak. Okey, itu huraian daripada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani daripada perkataan Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad kata lagu mana? Meninggal perbuatan kerana manusia adalah riak. Okey, nak huraian lagu mana? Mengikut pandangan sebahagian daripada ulama, maksud perkataan Fudail adalah orang tu
Ketika depan orang, dia buat ibadat. Tapi apabila tak ada orang, dia tak buat ibadat, bermakna dia buat ibadat saat itu kerana riak. Okey, ada pandangan yang kedua, sebahagian yang lain kata sebenarnya maksud perkataan Fudail bin Iyad bukan lagu tu. Hak lagu tu betul, dah riak, tapi maksud perkataan dia lain. Maksud lagu mana? Seorang yang dia meninggal perbuatan kebaikan kerana manusia dinamakan riak. Dia adalah dia semayanglah witir sebanyak, kita kata 11 rakaat. Contoh. Tapi oleh kerana orang dia tak semayang, maka itu adalah riak. Dah kok mana pula tinggal amalan kebaikan adalah riak? Okey, gini kata ulama. Dia saat ini nak semayang, tapi dia kata kalau aku semayang takut orang kata aku nunjuk pula. Okey, takut orang kata aku nunjuk, dia pun tak buat. Dia tak buat. Sebab dia kata takut orang kata aku nunjuk. Riak mana riak? Dia memperlihatkan amalan kepada orang lain. Jadi kalau dia buat amalan kebaikan, takut orang kata dia nunjuk, sebab tu dia tak buat. Kata ulama, riak sebenarnya lagu tu. Kerana benda? Kerana sebenarnya dia nak suruh orang saat itu memandang bahawasanya dia adalah orang yang ikhlas. Okey, boleh faham? Ketika dia tidak melakukan amalan kebaikan depan orang, kena dibimbang orang kata dia riak, sebab tu dia tak buat. Jadi soalan dia nak orang tengok kepada dia dengan dia tu ikhlas. Betul tak gitu? Baik, sebab itulah dikatakan riak. Okey, yang pertama. Yang keduanya, dan mengerjakan suatu perbuatan kerana manusia adalah syirik. Syirik dia syirik khatah. Lepas tu tengok orang tok siapa kat dia, duk mikir nak tok ke tak ambuh, nak tok ke tak ambuh, nak tok ke tak ambuh. Tapi tengok orang ramai tok jugalah. Okey, tu dipanggil syirik. Apa ni syirik? Mengkongsikan amalan kebaikan di antara Allah dengan benda lain. Itu asal makna syirik. Asal makna syirik adalah kongsikan amalan tersebut bukan semata-mata kepada Allah, bahkan kerana benda yang lain. Baik, syirik yang dikatakan syirik di sini adalah syirik asghar. Syirik asghar dia meruntuh benda pahala kebaikan yang kita buat. Dah benda ikhlasnya. Okey, katanya sedangkan ikhlas bererti, maksud ikhlas adalah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kamu daripada keduanya. Cuba perhati molek. Orang yang rapat dengan Allah. Bukanlah ikhlas ni kita menyelamatkan diri kita daripada dua perkara. Dia kata ni, Allah Ta'ala menyelamatkan kamu. Jadi bermakna keikhlasan adalah anugerah daripada Allah Ta'ala. Ni tengok perkataan Fudail bin Iyad. Dia tidak meletakkan benda tu daripada diri dia. Ni orang yang betul-betul faham. Orang yang betul-betul faham, dia melihat bahawasanya kebaikan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia kata lagu mana, keikhlasan adalah, ikhlas adalah Allah Ta'ala menyelamatkan kamu daripada dua perkara. Tapi dalam masa yang sama memang kita perlu kena berusaha. Ketika kita dapat perkara tersebut, kita jangan menganggap bahawasanya itu hanyalah semata-mata usaha kufrat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabar kepada Abu Bakar radhiyallahu taala an, la syirku akhfa min dabimin naml. Sesungguhnya syirik lebih sembunyi daripada semut yang merayap. Semut kecil duk mengayap. Allahu Rabbi, aluh syirik lagi. Kalau semut yang duk mengayap dalam surga ni bukan semua kita nampak. Kadang-kadang tubuh kita tak nampak, setengah rasa je. Tak cakap nak cari. Tengok, dah nampak ada semut dalam surga, tak ada tapi dah nampak. Kadang-kadang kita usah kata semut besar-besar lipat molek-molek ada tukuk, molek-molek ada tak nampak, sampai rumah baru sedar bahan lipat orang tak setengah. Hak masalah tinggi sebelah, rendah sebelah dah sedar lagi kadang-kadang kita. Hak teruk lagi kereta, bapak-bapak kereta molek-molek ada tak nampak. Dah mana duk tarik-tarik dah buka tarik-tarik dah buka lah. Tengok kereta orang lain dah setengah. Kereta orang lain dah setengah. Allahu Rabbi, dah lek semua pecik. Allahu Rabbi, tambah-tambah hak dua-dua pula, mata rabung lagi dah nampak semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syirku akhfa min dabimin naml. Syirik lebih sembunyi lagi daripada semut yang merayap. Lalu itu Rasul khabar kepada Abu Bakar As-Siddiq, ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba 'anka qaliluhu wa kathiru. Munada, aku nak khabar kepadamu satu benda, kalau mu kata mu baca benda ni akan hilang daripadamu sikit dan banyak. Hak besar pun hilang, hak sikit pun hilang. Benda
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam." Okey, itu doa yang Rasulullah ajar kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an untuk melindung diri dia daripada jatuh ke dalam dosa syirik. Syirik besar tidak berlaku kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seumpama Abu Bakar As-Siddiq. Hak tinggal lagi syirik kecil. Syirik kecil yang paling dibimbangi oleh Rasulullah berlaku kepada sahabat. Sebab sahabat orang baik. Ia penyakit riya, syirik kecil ni adalah penyakit orang baik. Sebab tu orang baik perlu kena cara benda ni kena cara. Penyakit orang baik bukan penyakit orang jahat. Orang yang tidak melakukan kebaikan, benda yang dia nak tunjuk kepada orang kebaikan. Tak ada. Orang yang boleh menunjuk kebaikan kepada orang yang mampu melakukan kebaikan. Sebab tu kata para alim ulama, ni penyakit siapa? Penyakit orang yang dikatakan sebagai tok guru. Penyakit para asatidah. Penyakit tok bila, tok imam, orang yang duduk dalam majlis ilmu, orang yang suka buat kebaikan. Ni penyakit orang baik belaka. Penyakit ni dan kena amalan kebaikan haba'an manthura, habuk berterbangan, tak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, tak ada ganjaran pahala. Baik. Jadi benda ni adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita nak dapat perkara ni mesti kita kena berusaha. Jadi apabila di samping kita berusaha, jangan kita lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang warid daripada Rasulullah, yang datang daripada Rasulullah, yang disebut dalam hadis yang sahih yang diriwayat oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad adalah Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Amba dah dengar Tuan Haji duk baca sama, Tuan Haji Zul duk baca sama, cuma dia tukar kepada na. Allah Rabbi doa solat, doa ramai-ramai. Allah sama juga. Allahumma inna na'udzu bika an nusyrika bika wa nahnu na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Okey, doa tu perlu kita kena baca untuk melindung diri kita, minta daripada Allah Taala supaya Allah Taala lindung diri kita daripada melakukan syirik yang kecil. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Seterusnya Imam Harith Al-Muhasibi. Dia mari pula. Imam Harith Al-Muhasibi adalah orang yang hidup sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama tasawuf yang terkenal. Rahimahullah mengatakan, orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih. Tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dia hadapi dalam beramal, dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Allah Rabbi. Tapi sebenarnya benda terjemahan dia ni ada sedikit kekurangan. Biarlah kita baca terjemahan dia. Nak kritik terjemahan jadi lambat pula. Ada sedikit benda kepincangan terjemahan dia. Biarlah, tak ada masalah, kita baca je. Katanya orang yang jujur. Dia maksud orang jujur di sini adalah sadiq. Dalam bahasa Arab sadiq. Perkataan Harith Al-Muhasibi adalah as-sadiq. As-sadiq maksudnya orang yang benar. Dia ikhlas dengan siddiq. Dia adalah dua sifat hati yang dekat. Cuma lebih siddiq lebih tinggi lagi daripada ikhlas. Orang yang siddiq pastinya diikhlas. Orang yang hati dia benar dengan Allah pasti diikhlas. Tapi tidak semesti orang ikhlas tu hati dia benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlas dengan siddiq, sidqun, benar, dia dekat-dekat, lebih kurang. Okey, dia buat mari ta'rif ikhlas, tapi dia buat mari perkataan Imam Al-Muhasibi mendefinisikan ta'rif siddiq. Kerana benda? Kerana siddiq dengan ikhlas lebih kurang je. Okey, tengok. Orang yang jujur, orang yang benar hati dia kepada Allah adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya bersih. Mu nak kata gajah rimai ikut mung lah. Benda pula nak kata gajah rimai ikut mung. Gini, maksud gini, ketika dia melakukan amalan kebaikan, mu nak puji ke, mu nak cela ke, aku nak pandang sikit. Sebab aku melakukan amalan kebaikan bukan kerana mu, tapi habis dah betul belaka. Itu salah. Hak tu bukan ahli tasawuf. Hak tu bukan ahli suluk, bukan orang yang dipuji oleh Allah Ta'ala, bukan orang yang dipuji oleh agama. Orang tu adalah orang yang cukup teruk. Kadang-kadang ada dalam masyarakat kita, Allah Rabbi, baca kitab hikam. Kitab hikam tak salah. Kitab hikam adalah kitab yang cukup bagus. Belajar kitab hikam, akan tetapi dalam masa yang sama menghina orang-orang lain, itu adalah salah. Itu adalah salah. Mana dalil salah? Hadis pendek je Rasul khabar. Kalau enggak apa lah, Rasul kata lagu mana? Man qala halakan nas
fahuwa ahlakuhum. Rasulullah sebut, sesiapa yang kata manusia binasa, orang lain nak pakai belaka, orang lain rosak belaka, aku seorang je yang pakai, aku seorang, betul. Kata Rasulullah, fahuwa ahlakuhum, sebenarnya dialah hak yang paling rosak di kalangan manusia. Orang kata orang lain rosak, dia sebenarnya yang paling rosak. Sebab dia, kata sebahagian daripada ulama, ketika dia cakap lagu tu, ada sifat sombong dalam hati dia. Sifat sombong ni adalah sifat iblis. Ada sifat ujub, bangga diri, sombong, orang yang hebat, orang lain nak pakai belaka, sudah. Sedangkan Allah kabur dalam Quran, fala tuzakku anfusakum, mu jangan sekali-kali membersih diri kamu. Mu yang kata diri kita molek, jangan. Sebab dia, sebab penilaian molek ataupun tidak kita bukan kita, Allah. Huwa a'lamu biman ittaqa, Allah Ta'ala lebih mengetahui siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kata Imam Haris Al-Muhasibi, orang yang jujur dalam adalah orang yang tidak peduli kepada penilaian orang lain terhadapnya selama hatinya tetap bersih. Tidak suka kepada pengetahuan orang lain akan kesulitan yang dihadapi dalam beramal, kesusahan yang dia hadapi dalam beramal, tidak suka orang lain tahu. Dan tidak benci jika orang lain mencari keburukan amal perbuatannya. Biarlah dia terjemah lagu tu. Sebenarnya hak yang dalam media kitab Araknya, maksudnya dia tidak suka kalau dia tidak benci pun, tidak ambil peduli pun kalau sekiranya orang mengetahui keburukan dia. Kalau orang tahu keburukan dia, tak ada masalah pun, sikit pun. Sebab dia sekarang ni bukanlah dia ambil berat tentang pandangan makhluk kepada dia, tapi dia mengambil berat tentang pandangan Allah Ta'ala kepada dia. Okey, boleh faham kan? Dia tidak mengambil berat pun tentang pandangan makhluk kepada dia. Mu nak kata gajah rimai ikut mu lah, yang penting keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak tu hak yang penting. Ketika bertembung di antara keredaan Allah dengan keredaan makhluk, maka dia akan mengutamakan keredaan Allah berbanding dengan keredaan makhluk. Kadang-kadang kita ni mencari macam-macam alasan, macam-macam alasan. Yang penting manusia redha, mengenepikan keredaan Allah. Allah Rabbi, bulan Ramadan gaya anak dara, kawan-kawan anak puang kita mari rumah. Dan orang puang dah ni, dia menyantuni orang tua, tapi menyantuni tidak ikut agama. Jadi, ni ayah saya ni, kata anak puang kita. Anak puang, anak lelaki kita, awek-awek dia mari rumah, kawan-kawan dia sekolah mari jumpa. Ayah awak ni mari salam, mari salam nak setarang. Kita pakai kaos gerbang, mari duk surah. Kita kata guanya, kalau aku dah olah tangan, malu dia. Pandai kita pun, pandai saya tak cocok. Padahal hati lama dah nak pegang tangan anak dara orang. Kena pandai-pandai, pandai-pandai bagi alasan. Sebenarnya manusia ni apabila kita bagi alasan hak yang munasabah, dia terima. Memang siapa tambuh salam dengan tangan anak dara orang nak olah kita. Allah Rabbi, orang lelaki mana kau tambuh apa orang nak dah ke? Kita memang dia ganung, kita jaga sikit, dia pergi luar. Ustaz pakai serban gini, molek-molek ada anak dara orang salam, ustaz nak bagi salam. Allah, ustaz mikir 8 kali, ya Allah, sudah nak salam ke tak, nak salam ke tak. Ingat ke hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahullahu mu'natan nas. Sesiapa yang mencari keredaan Allah di dalam kemurkaan manusia, maka Allah Ta'ala mencukupi kejahatan manusia. Tapi wa manil tamasa ridan nas bi sakhatillah wa kanahu Allahu ilan nas. Barang siapa hak yang mencari keredaan manusia di dalam kemurkaan Allah, maka Allah Ta'ala seruh dia kepada manusia. Allah Ta'ala nak cara kepada dia. Allahu Rabbi. Baik. Uji anggap kadang-kadang ustaz jangan main tidak ada cakap. Allah Ta'ala uji lebih daripada sikit. Hak mari-mari tu hak comel-comel pula nak salam. Allah Rabbi tengok tak ada orang kenal. Salam kau jeng. Memang jeng sungguh. Nasallallahu salamata wal afiyah. Katanya orang yang jujur adalah orang yang tidak peduli kepada kita baca dah tu kan. Seterusnya katanya, dan tidak dia benci, dia tidak benci kalau orang lain mengetahui perbuatan jahat dia. Dia tak ada masalah sebab dia bukan mengambil pandangan manusia. Tapi kita kena faham, bukanlah bermaksud digalakkan kepada agama kita cerita keburukan kita kepada orang. Itu lain. Golongan ni, mu nak tahu aku buat jahat ke, aku nak peduli sikit pun. Kita kan Allah Rabbi,
Kita kan kita jaga kan, tak boleh tahu kita buat jahat. Kita tak boleh tahu kita buat jahat. Sebab dia jatuhlah martabat kita depan orang kan. Betul tak gitu? Kita jaga. Tambah-tambah orang yang bergelar ustaz, jaga. Tapi ustaz mana yang tidak terlepas daripada melakukan kepada kita, cerita keburukan kita kepada orang. Kadang-kadang di antara kesalahan bagi orang yang telah insaf, yang dulu nano sekarang ni okey dah, dia cerita kesalahan orang. Dia cerita kesalahan yang dia buat zaman-zaman jahiliyah dulu. Dia kata zaman jahiliyah lah. Sebenarnya bukan zaman jahiliyah. Jahiliyah nisbah kepada dia. Dia jahiliyah sebelum kedatangan Islam. Biarlah nisbah dia zaman-zaman jahil dulu. Zaman-zaman jahil tukir. Pakai seluar pendek lagi, duk main bola. Nampak pada lutut, pada tu hubang dak. Mujuk kat tua leni je. Pakai luar labuh mulat. Baik, zaman tu duk ngepau orang puang. Allah, zaman tu. Dia duk cerita pula ni ke budak-budak muda. Pok dulu zaman pok. Allah teruk lagi zaman pok. Pok ni kan dua pendek, pakai spender tu. Awak cerita ke orang. Baik, tu dah comel. Tu adalah salah di sisi agama, hukum dia adalah haram. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Rasul, kullu ummati mu'afa, setiap umatku dimaafkan illa al-mujahirin, melainkan orang yang menzahirkan secara terang-terang maksiat yang dilakukan. Setiap umatku yang melakukan kesalahan dimaafkan kesalahan dia. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin, melainkan golongan orang yang dia melakukan maksiat secara terang-terang. Kata Rasul, wa inna minal mujaharah, sesungguhnya di antara melakukan maksiat secara terang-terang adalah seorang tu an ya'mala ar-rajulu bil laili amalan, dia buat kejahatan di tengah malam. Dia buat kejahatan di tengah malam, thumma yusbihu, pagi esok padahal waqad satarahu Allah Ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala tutup dah kejahatan dia buat. Pagi esok dia khabar ke orang tu, fayaqul ya fulan inni fa'altu kadza wa kadza al-barihah, aku buat benda tu barihah, malam aku buat benda tu, khabar ke orang. Ni golongan mana? Golongan orang yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak beri kemaafan kepada dia. Ketika Allah Ta'ala tutup dah kejahatan dia, tiba-tiba cerita lagi. Melainkan kalau dia cerita sana itu kepada ulama, kepada ustaz, kepada tok guru, kepada orang yang dapat membantu dia, lagu mana cara dia nak mengeluarkan diri dia daripada maksiat tersebut, ataupun lagu mana cara dia nak bertaubat, itu tak ada masalah. Itu tidak menjadi masalah. Kalau tak ada tujuan nak nunjuk je, nak royak dia tu dulu jahat juga. Budak-budak Allah nerak gitu je. Pok dulu tidur tu aku butuh. Contoh nerak gitu, pok tidur tu. Tengok orang tu mutu lalu kat depan, molek-molek ada serapan, mu baru sedua. Contoh, kita kata contoh dah. Nak gong lagu tu, maka benda tu adalah dilarang oleh agama, termasuk dalam hadis tersebut. Tapi kalau kita nak tanya lagu mana cara kita nak taubat, lagu mana kita nak menyelamatkan diri kita, Allah, itu tidak menjadi masalah. Bahkan di sana ada satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ad-Darimi. Ada seorang lelaki mari jumpa dengan Nabi SAW. Dia mari jumpa dengan Rasul, dia pun khabar, aku dulu ada seorang anak puan aku besar dah, siapa besar molek pun semua sekali, siapa besar molek, Allah Rabbi besar molek. Lepas tu dia memang kalau aku panggil dia suka semua. Hari tu aku panggil dia, aku panggil, aku pun gali telaga, aku gali telaga, aku pun tolak dia, aku tolak deng jatuh dalam telaga. Akhir sekali perkataan dia kepada aku, dia dengar, wah ayah bak buat gini ayah, bak buat gini ayah. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar, Rasul nangis tu air mata. Ada sebahagian daripada sahabat kata kepada dia, sebahagian sahabat kata kepada dia, mu ni ahzanta Rasulullah, mu ni menyebabkan Rasulullah berduka cita, nangis Rasulullah, sedih Rasulullah, mu begitu sedih ke Rasulullah, dia cerita benda lagu tu. Sahabat marah kepada dia. Lepas tu Rasulullah kata, kuf, mu jangan cakap gitu. Sebenarnya dia cerita benda yang amat merunsingkan dia. Dia nak cari jalan penyelesaian, bagaimana dia nak bertaubat. Rasul suruh dia cerita balik. Cerita balik. Lepas dia cerita, Rasul nangis pula. Baik. Lepas tu akhirnya Rasulullah SAW menyebut bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala mengampun segala kejahatan yang dilakukan zaman jahiliyah dulu. Maksudnya sebelum dia memeluk Islam. Maka di antara hadis ni kita dapat faham bahawasanya kalau dia sebut kejahatan ada tujuan, bukan saja-saja, ada tujuan. Contoh kita kata untuk orang lain ambil pengajaran,
tujuan untuk dia bertaubat dan seumpamanya, maka ia tidak dikirakan satu kesalahan. Hak yang salahnya kita taubat dah, duk sebut lagi nak menunjuk. Kadang-kadang kita ni nak lebih daripada orang begini, kita nak biar lebih lagi. Kalau misalnya benda kebaikan tu, kira ni benda jahat pun nak biar kita lebih lagi, biar kita lebih belaka. Baik, itu adalah salah. Baik, seterusnya daripada Huzaifah, kita kena berhenti situ dah, panjang lagi mula pula insyaAllah kita jumpa akan datang pula. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa alam. اللهم حققنا باتباع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.